وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف العلامة الشيخ سعيد الحوا رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في دارين آمين. وقد نقل عن بشر بن الحارث فيما رواه عنه أبو طالب المكي عن سفيان الثوري أنه قال, yang diriwayatkan dari Bashar bin Al-Harith dalam apa yang diriwayatkan oleh Abu Talib Al-Makki dari Sufyan As-Thawri, di mana Sufyan As-Thawri rahimahullah berkata, barang siapa tidak khusyuk maka salatnya rosak. Man lam yakhsha fasadat salatu. Siapa yang tidak khusyuk maka salatnya adalah rosak. Itu diucapkan oleh seorang tokoh tabi'in yang masyhur, iaitu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi rosak di sini bukan makna batal, tapi rosak dengan makna tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dari segi fiqh, jika sekiranya salat itu dilakukan dengan sempurna rukun-rukunnya dan ada dilakukan dengan sempurna rukun-rukunnya, maka dari segi fiqh adalah sah. Namun tidak semua ibadat yang sah itu diterima oleh Allah. Tidak semua ibadat yang sah itu diterima oleh Allah, kerana sah itu dari segi hukum fiqh, maknanya hukum penilaian ulama. Adapun penilaian Allah SWT itu melihat dari sudut keikhlasan, dan melihat dari sudut khusyuk dan sebagainya. Nanti kita akan jumpa hadis selepas ini. Pahala salat kita itu bergantung sejauh mana khusyuk kita. Dari Mu'adz diriwayatkan dari Al-Hasan, Hasan Al-Basri rahimahullah, bahawa dia berkata, setiap salat yang tidak disertai kehadiran hati, maka ia lebih cepat pada hukuman. Kullu salatin lam yahdur fiha al-qalb wa hiya ila al-uqubati asra. Bukan lebih dekat kepada pahala, tapi lebih dekat kepada hukuman. Mungkin kerana dia masuk dalam kategori orang-orang yang lalai, masih lalai. Padahal salat disyariatkan Allah untuk mengingatinya. Dari Mu'adz bin Jabal, barang siapa yang di dalam salat masih mengetahui orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya, maka tidak ada salat baginya. Maknanya dia mati orang sebelah kanan dia, orang sebelah kirinya, dia tidak memberi tumpuan kepada sembahyangnya, maka tidak ada salat baginya. Tidak ada salat yang sempurna dalam keadaan begitu. Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yusalli salata la yuktabu lahu sulusuha wa usyruha. Sesungguhnya seorang hamba menunaikan salat, tetapi tidak ditulis untuknya 1/6-nya dan tidak pula 1/10-nya. Ini perlu, terjemahan itu perlu ditambah sikit. Sesungguhnya seorang hamba menunaikan salat, tetapi tidak ditulis untuknya melainkan. Ada kata melainkan 1/6-nya dan melainkan 1/10-nya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dari Ammar bin Yasir
radhiyallahu anhu. Kata Imam Al-Iraqi, kata Muhaqqiq, tapi lafaz hadis yang asal dalam kitab yang disebut oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibn Hibban, ini agak berbeza sikit walaupun maknanya sama, insyaAllah. Iaitu hadis sahih, kata para muhaqqiqin. Lafaz hadis itu agak berbeza dengan lafaz yang dibawa oleh pengarang, kerana pengarang mengambil daripada Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Di lafaz hadis mengikut yang dicatat oleh kitab-kitab hadis, iaitu inna rajula, sabda Nabi SAW, sungguhnya seorang lelaki itu la yansarifu, apabila dia selesai mengerjakan salat, ma kutiba lahu, tidak ditulis pahala untuknya, illa usyru salatihi, melainkan 10 daripada sembahyangnya. Mana Nabi sebut begitu. Seorang lelaki, dia solat, apabila dia beri salam, dia tidak pulang melainkan dengan 10 saja daripada solat dia. Tus'uha, ada yang pulang dengan 9/9. Lagi banyak lah, ada pulang lagi banyak pahala. Sumunuha, ada yang pulang dengan 1/8. Subu'uha, ada yang pulang dengan pahala 1/7. Sudusuha, ada yang pulang dengan 1/6. Khumusuha, ada yang pulang dengan 1/5. Rubu'uha, ada yang pulang dengan 1/4. Sulusuha, dan ada yang pulang dengan 1/3. Nisfuha, ada yang pulang dengan separuh. Jadi lagi makna separuh ni paling banyak lah yang disebut hadis ini. Jadi begitulah keadaan pahala orang yang solat. Jadi dia pulang bukan dengan pahala yang penuh, tapi dengan pahala mengikut sebahagian ulama yang mensyaratkan hadis ini. Kata mereka bergantung kepada sejauh mana khusyuk dia. Jadi seolah-olah menggambarkan kepada kita bahawa dari segi menggugurkan taklif, dengan kita melakukan salat, maka gugur taklif. Tapi untuk pahala, itu bergantung kepada sejauh mana penghayatan batin yang hadir bersama dengan salat kita. Abdul Wahid bin Zaid berkata, para ulama sepakat bahawa seorang hamba tidak akan mendapat nilai solatnya kecuali apa yang disadarinya. Dalam bahasa Arabnya disebut illa ma aqila minha, melainkan sekadar apa yang dia hayati dengan akalnya, apa yang dia fahami, ataupun dia salat dengan sedar, bukan salat dengan alfa. Itu yang menentukan nilai salat dia. Ia menutup pendapat ini sebagai kesepakatan para ulama. Jadi Abdul Wahid bin Zaid ni, seorang ulama Islam ini, dia menutupkan ini disepakati oleh ulama. Bahasanya nilai salat seorang hamba itu bergantung kepada sejauh mana dia memikirkan salatnya, menghayati salatnya, mengakali salatnya. Pendapat seperti ini dari kalangan fuqaha yang wara' dan para ulama akhirat terlalu banyak untuk disebutkan. Jadi ulama-ulama akhirat banyak menyebutkan hal ini. Sikap yang benar dalam masalah ini adalah kembali kepada dalil-dalil syariat. Namun yang menjadi perhatian bagi kita adalah dalil-dalil daripada syariat itu sendiri, di mana berbagai asar mendukung pensyaratan ini. Mana persyaratan khusyuk dalam salat. Disyaratkan khusyuk, adanya khusyuk dalam salat untuk salat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kata pengarang kita ni banyak asar, banyak binas.
Hanya saja konteks fatwa dalam taklif yang zahir harus diukur dengan ukuran ketidakmampuan makhluk. Tapi dalam memberi fatwa, para ulama mengukur dengan kemampuan makhluk, di mana tidak ada makhluk yang biasa yang mampu untuk khusyuk sepenuhnya. Maka sebab itu dalam fatwa menyatakan bahawa asalkan ada khusyuk, walaupun lahzatan, walaupun seketika, sekurang-kurangnya ketika niat, maka solat itu sudah diterima. Tapi dari segi keperluan untuk khusyuk, maka sebenarnya keperluan itu merangkumi keseluruhan solat kita. Bukan sahaja kadar minimum itu. Maka berdasarkan fatwa, tidak mungkin disyaratkan kepada manusia agar menghadirkan hati dalam semua salat. Jadi, sebaiknya kita terjemah sepanjang salat. Daripada mula takbir sampai memberi salam. Yang tidak mungkinlah untuk disyaratkan kepada manusia, walaupun disepakati bahawa khusyuk ini menjadi syarat penerimaan Allah Ta'ala kepada salat kita. Tapi tak mungkin untuk kita beri fatwa, ulama beri fatwa bahawasanya maksud syarat itu ialah keseluruhan sepanjang salatnya itu. Ini satu benda yang sukar. Sebab hal ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang kecuali sedikit, hanya sedikit saja. Itu para nabi, para anbiya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, para nabi ini sekalipun dia tidur, hatinya tetap jaga. Walaupun mata kami tidur, kata Nabi, namun hati-hati kami tetap jaga. Jadi sebab itu para Nabi, Rasulullah SAW sendiri pernah dia tidur, nyenyak, berdengkur, tapi dia tidak ambil wuduk. Bila ditanya oleh isteri beliau, maka dia berkata, mata hati bapa kami para Nabi ini, mata kami tidur, tetapi hati kami tidak tidur. Dari para anbiya, walaupun mereka tidur, tapi mereka masih menyadari apa yang berlaku pada tubuh mereka. Kan Nabi SAW menyebutkan sebab dituntut mengambil wuduk apabila tidur kerana al-ainani wika'us sahih. Dua mata adalah pengikat punggung. Pengikat punggung. Jadi selama kita sedar tidak tidur, mana kita tahu apa yang berlaku pada punggung kita. Apakah keluar angin atau tidak. Allahu'alam. Tapi oleh kerana para Nabi ini, walaupun di tengah tidur pun, hatinya mereka masih jaga. Jadi sebab itu mungkin khususiat Nabi SAW. Maka tidak semestinya tidur itu memerlukan kepada wuduk. Jika tidak memungkinkan mensyaratkan isti'ab. Isti'ab ni mana kerangkuman. Kerana darurat. Maka tidak ada jalan lain. Melainkan dengan beri fatwa bahasanya tidaklah disyaratkan khusyuk itu sepanjang salat. Tapi sebahagian daripada salat. Bahagian daripada masa solat itu. Ataupun sekurang-kurangnya lahzah. Yang sedikit ada khusyuk. Sekalipun demikian, kita berharap agar keadaan orang yang lalai dalam semua solatnya itu tidak seperti keadaan orang yang meninggalkan solat sama sekali. Jadi walaupun seorang itu lalai dalam solat, tapi dia tak sama dengan orang yang tak solat langsung. Sebab pada umumnya, ia melakukan amal lahiriah dan masih bisa menghadirkan hati sesaat. Jadi kerana sebab orang yang melakukan solat, walaupun dia lalai dalam solat dia itu, yang pertama dia melakukan amalan lahiriah. Dia buat, yang seorang lagi, dia tak buat langsung. Yang kedua, dan masih bisa menghadirkan hati sesaat, orang melakukan solat. Walaupun lalai, tapi sekurang-kurangnya ada juga detik-detik yang mana dia hadir hati. Sekurang-kurangnya ketika mana dia mula takbir, ketika dia menghadirkan niat. Jika takbir itu, kebiasaannya kita akan menghadirkan
dalam hati lillahi ta'ala. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin. Saja aku salat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, sedangkan orang yang salat dalam keadaan hadas kerana lupa, maka salatnya batal di sisi Allah. Sekalipun tetap mendapat pahala sesuai dengan amaliah dan uzur tersebut. Jadi bila kita salat dalam keadaan lupa, berhadas dan sebagainya, kalau mengikut statement inilah, walaupun batal, kena ulang semula salat kita itu, tapi oleh kerana kita salat tadi dalam keadaan lupa, kita berhadas, di sudut pahala itu mudah-mudahan tetap diberi oleh Allah kerana wujudnya perbuatan zahir itu. Walaupun salat itu batal, dari segi fiqhnya batal. Sekalipun demikian, tidak ada maksud untuk menentang fatwa para fuqaha yang fatwakan kesahihan salat orang yang lalai, kerana hal ini termasuk darurat fatwa sebagaimana telah kami ingatkan di muka di awal. Jadi sebab itu kata dia, bila dia menyebutkan disyaratkan khusyuk dalam salat, maka kita tidak bertujuan untuk menentang fatwa ulama yang menyatakan bahawa khusyuk tidak disyaratkan di dalam salat. Kerana yang dimaksudkan oleh para ulama itu ialah yang tak disyaratkan khusyuk dalam salat itu ialah khusyuk yang penuh. Tapi disyaratkan khusyuk yang minima, sekurang-kurangnya kena ada khusyuk. Itu yang pertama. Yang keduanya, para fuqaha, mereka bila mereka mengucapkan tidak disyaratkan khusyuk dalam solat, itu melihat dari segi fiqh, melihat dari segi penilaian manusia. Sebagai contohnya, kita perlu menilai seseorang itu dia adil atau tidak, fasik atau tidak dalam kes kelayakan untuk menjadi saksi, kelayakan untuk menjadi wali sebagai contohnya. Jadi bila seorang itu dilihat orang yang semayang, tidak tinggal salat, maka kita akan putuskan bahasanya dia adalah adil, tidak fasik. Tapi menaikkan salat itu dilihat dari sudut mana? Dilihat dari sudut zahir. Dia hadir Jumaat, dia hadir salat. Batin, adakah dinilai juga penerimaan Allah Ta'ala terhadap salat itu? Itu tidak masuk dalam fiqh. Ini tidak masuk dalam fiqh. Kerana fiqh ini melihat dari sudut zawahir. Tapi dari sudut batin, dari sudut orang tasawuf, ilmu tasawuf, salat tanpa hadir hati itu tidak diterima. Tidak diterima dalam ilmu tasawuf. Maknanya, walaupun kita tahu kemampuan kita untuk menghadirkan hati, untuk khusyuk, sepanjang salat itu adalah sukar, sebagaimana disebut tadi, sekurang-kurangnya kita tidak bermudah-mudah untuk membiarkan hati kita lalai. Kesimpulannya bahawa kehadiran hati adalah ruh salat. Batas minimal keberadaan ruh ini ialah hadir hati pada saat takbiratul ihram. Itu minimal. Tapi kita tak boleh hidup dengan kadar minimum, kerana di akhirat nanti kita akan merasai kerugian. Bila kurang dari batas minimal ini berarti kebinasaan. Semakin bertambah kehadiran hati, semakin bertambah pula ruh tersebut dalam bahagian-bahagian salat. Betapa banyak orang yang hidup dan tidak punya daya gerak sehingga mirip pada mayat. Panggil mayat hidup, dia panggil. Lumpuh, koma. Jadi adakah kita nak solat kepada Allah Ta'ala? Setiap kali solat saja, solat kita tu ibarat solat orang koma. Hidup sebab ada batas khusyuk yang minima. Tapi hidup seperti tak hidup. Hidup seperti tidak hidup. Ini sudah tentu kita tidak dia orang yang cerdik, orang yang berakal, dia tidak akan redha dengan salat yang sebegitu. Umpama dia tidak redha, orang yang dia kasih yang berada dalam koma, walaupun hidup, tapi dia tak redha.
hidup saja tapi tak boleh berinteraksi dan tidak boleh bertukar-tukar, dipanggil kasih sayang dan sebagainya. Demikian pula salat, orang yang lalai dalam seluruh pelaksanaan salatnya kecuali beraktu takbiratul ihram, maka seperti orang yang hidup yang tidak punya daya gerak sama sekali. Jadi solat yang mana yang walaupun ketika takbiratul ihram itu dia menghadirkan lillahi ta'ala, adalah sedikit khusyuk. Kemudian setelah itu hati dia lalai, maka seperti mana orang hidup tetapi tidak ada gerak. Hidup tetapi pingsan, turun koma. Dan tidak boleh ke mana, tak boleh bercakap, tak boleh berinteraksi lagi. Sebenarnya di sisi manusia itu dia sudah tidak ada nilai. Tidak nilai di sisi manusia. Dia itu selesai kita membaca penekanan tentang khusyuk. Kenapa perlu khusyuk? Sekarang ni Imam Al-Ghazali melalui penakalan Al-Alama Syekh Hawa ini akan membawa kita pula kepada bagaimana hendak khusyuk. Bagaimana hendak khusyuk. Dan khusyuk ini sebagaimana kita faham daripada yang disebut tadi, iaitu dia berkait dengan hati. Maka dalam bahaskan bagaimana khusyuk ini, Imam Al-Ghazali membahaskan bagaimana keadaan hati kita ketika solat. Apa yang perlu hadir dalam hati ketika mana kita melakukan solat itu. Maka diberi tajuk makna-makna batin. Penghayatan-penghayatan batin yang dengannya tercapai kehidupan solat. Penghayatan-penghayatan batin, dengan penghayatan itu solat kita menjadi hidup. Ketahuilah bahawa makna-makna ini memiliki banyak ungkapan. Tetapi seluruhnya terangkum dalam 6 kalimat. Jadi dipakkan, dihimpunkan oleh Imam Ghazali dalam 6 cabang, 6 kalimat. Walaupun banyaklah kan nak bicarakan, banyak dipanggil ilmu istilah-istilah yang menggambarkan kepada khusyuk. Tapi dia himpunkan, dia perkecilkan menjadi 6. Iaitu hudurul qalbi, hadir hati bersama salat kita. Kemudian tafahum, memahami bacaan-bacaan dalam salat dan juga memahami gerakan-gerakan dalam salat. Ta'zim, keagungan, mengagungkan Allah. Hati kita dalam keadaan mengagungkan Allah. Haibah, takut, rasa gerun kepada Allah. Raja, mengharap kepada Allah. Dan juga haya, malu. Dan malu. Kita berasa malu di hadapan Allah Ta'ala. Jadi, kalau mengikut huraian nanti, kita akan faham bahawa ini pemeringkatan. Dan tafahum itu lebih kuat daripada hudurul qalbi, sekadar hadir hati. Ada ketika kita baca dan kita mengikuti bacaan kita, Fatihah, dan sebagainya, tapi tak faham. Maka kalau kita baca, hati kita mengikuti bacaan kita disertai dengan faham, dia akan menjadi lebih kuat lagi. Berikut ini kami sebutkan rinciannya beserta sebab-sebabnya. Kemudian terapi dalam mengupayakannya. Jadi Imam Ghazali akan mulakan dengan sebut takrifan dulu, setiap satu daripada 6 tadi ini. Kemudian diikuti dengan sebab-sebab. Sebab-sebab macam mana, apa sebab yang membawa kepada hadirnya hati kita. Apa sebab yang membawa kepada tafahum. Apa sebab yang membawa kepada ta'zim. Haibah, rojak dan sebagainya. Dan diikuti terapi. Riyadhatun nafs. Latihan yang perlu kita lakukan untuk kita menghadirkan 6 pengertian batin ini. Atau 6 penghayatan batin ini. Kehadiran hati, yang pertama. Kehadiran hati yang kami maksudkan ialah mengosongkan hati dari hal yang tidak boleh mencampuri dan mengajaknya berbicara. Mana kita mengosongkan hati daripada perkara yang tak seharusnya mencampuri solat kita. Mana tak ada kena-mengena dengan solat. Dan yang menyebutkan kita daripada munajat kita, perbicaraan kita dengan Allah, bicara kita dengan Allah SWT. Sehingga pengetahuan tentang perbuatan senantiasa menyertainya. Jadi bila kita
kita mengosongkan hati kita daripada perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengan solat itu, maka pengetahuan kita tentang perbuatan solat kita itu akan menyertai kita lah. Kerana kesedaran kita lah. Kesedaran kita ketika rokok. Mana sekarang ni kita sedar, kita sedang rokok. Dan kita sedang rokok daripada Allah. Kemudian ketika sujud pula, kita sedar, kita mengetahui kita sedang sujud kepada Allah. Tapi kalau tidak khusyuk, maka kita melakukan perbuatan tapi tanpa sedar. Ya? Jadi sedar-sedar saja kita dah bagi salam. Maka apa yang kita lalui sepanjang 4 rakaat tadi ni, dia berlalu begitu saja. Tanpa pengetahuan. Tanpa kita menyedari perbuatan-perbuatan salat. Dan fikiran tidak berkeliaran kepada selainnya, kepada selain daripada salat. Jadi dengan hadirnya hati ini, kita mengetahui setiap pergerakan salat kita, kita menyedarinya. Yang keduanya adalah fikiran kita tidak menjauhlah dia panggil. Dalam bahasa Arab ni dia kata, ghairu ja'il. Wala yakun fikru ja'ilan fi ghairi. Dan tidaklah pemikiran itu menjelajah ke tempat lain, meninggalkan salat. Jadi selalu berlaku begitulah. Tubuh kita di hadapan Allah mengerjakan salat, tapi pemikiran kita tidak bersama salat, sebaliknya dia menuju ke tempat lain, menjelajah ke tempat lain. Selagi fikiran tidak terpalingkan dari apa yang telah ditekuni, yang tengah ditekuninya, sedangkan hatinya masih tetap mengingat apa yang tengah dihadapinya dan tidak ada kelainan dalamnya, maka bererti telah mencapai kehadiran hati. Satu dah kita dah capai. Kalau kita berjaya bawa hati kita, tinggalkan jelajah hati itu ke tempat lain, sebaliknya hati bersama dengan salat, hati bersama dengan takbiratul ihram, hati bersama dengan doa iftitah, hati bersama dengan bacaan Fatihah, hati bersama dengan rukuk, hati bersama dengan sujud, hati bersama dengan duduk di antara dua sujud, maka kita sudah mencapai makna batin yang pertama, iaitu hudur al-qalb. Tetapi tafahum, ini masuk yang kedua. Tafahum ini kefahaman terhadap makna perbicaraan merupakan sesuatu di luar kehadiran hati. Mana sebaiknya tuan-tuan pindah sikit supaya senang faham. Sesuatu yang lain daripada sekadar kehadiran hati. Yang maknanya kalau sekadar hadir hati saja belum tentu tafahum. Tapi kalau ada tafahum, insya-Allah hadir hati itu akan ada bersama. Bisa jadi hadir hati bersama lafaz atau bisa jadi juga tidak. Jadi ketika hadir hati kita, ada kemungkinan lafaz kita bisa jadi hadir hati bersama lafaz atau bisa jadi juga tidak. Ini pun tuan-tuan kena tambah sikit. Bisa jadi tafahum itu wujud ketika hadir hati bersama lafaz. Ya, macam kita baca, dan mungkin jadi tidak wujud tafahum. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, yang kita cuba hadirkan hati, dah memang hati kita hadir. Tapi kita tidak faham apa makna itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang selalu berlaku kepada orang Melayu, begitulah. Dia baca Fatihah, dia tak faham. Dia baca doa iftitah pun dia tak faham. Tapi hadir hati. Dia hadir, penghayatan hati itu hadir, tapi dia tidak memahami. Kerana dia tidak berusaha untuk mempelajari kalimah-kalimah dalam Fatihah, dalam iftitah. Bahkan Ana selalu tanya orang kita, mereka tak boleh jawab. Padahal mereka semayang, tiap-tiap kali semayang mereka baca. Ana tanya, ada satu tempat dalam solat itu kita memohon segala-galanya kepada Allah. Tidak ada suatu pun maslahat dunia kita dan akhirat kita, melainkan kita lakukan semuanya. Di mana tempat itu? Tuan-tuan cuba bagi tahu di mana. Ya, jadi mereka fikir kan mereka tak hadir. Padahal mereka baca ketika mana bersimpuh di hadapan Allah, duduk di antara dua sujud,
di hadapan Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita minta Rabbighfirli warhamni, wahai Tuhanku ampun daku, ya, rahmatilah daku. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, wajburni tampunglah segala kekuranganku, warfa'ni angkatlah darjatku, warzuqni kurniakanlah rezeki kepadaku, wahdini berilah hidayah kepadaku, wa'afini berilah afiat kepadaku, wa'fu anni dan maafkanlah daku. Jadi satu doa yang sangat jamak, yang sangat menyeluruh, merangkumi dunia akhirat, rezeki, hidayah, kasih sayang Allah, rahmat Allah. Tapi ramai orang tak perasan kata dia minta itu, kerana tidak ada tafahum. Jadi sebab itu perlu dipelajari bacaan-bacaan solat ini, jangan dipandang remeh, tapi dipelajari dengan makna tadabbur, bukan dengan terjemahan semata-mata, tapi dengan tadabbur. Peliputan hati terhadap pengetahuan tentang makna lafaz, itulah yang dimaksudkan dengan kefahaman. Makna hati mengetahui dengan peliputan, dengan menyeluruh, dan makna lafaz itu, itulah yang dimaksudkan dengan kefahaman, tafahum. Bukan sekadar sebut hadir hati dengan persebutan, tapi hadir hati dengan kefahaman. Berkenaan dengan maqam ini, terjadi perbezaan di kalangan manusia, kerana tidak semua orang sama dalam memahami Al-Quran dan berbagai kalimah tasbih ataupun zikir. Kerana ada orang dia hanya memahami terjemahan. Ada orang sampai tahap dia mentadabbur. Terjemahan itu ditadabbur. Dia ulang, ditadabbur. Betapa banyak makna-makna yang sangat halus yang difahami oleh orang yang tengah menunaikan salat, padahal tidak pernah terlintas dalam hatinya sebelum itu. Jadi sebab itu daripada Fatihah itu, kalau kita tadabbur, kita fahami ketika salat, dan dibuka hati oleh Allah kerana kita sedang munajat kepada Allah, maka kita akan memperolehi dipanggil ma'rifah yang baru setiap kali salat. Jadi setiap kali salat akan menambahkan ma'rifah kita, ma'rifat kita kepada Allah, Rasul dan juga agama, dari hasil daripada tafahum. Ya, usaha kita untuk mentadabbur, memahami kedalaman maksud setiap lafaz yang kita ucapkan dalam solat itu. Dan di sinilah kemudian solat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi solat dengan makna ni, dengan kehadiran hati, dengan tafahum ini, dengan merenung setiap, merenung dan mentadabbur bacaan-bacaan kita dalam solat itu yang mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Kerana ia memahamkan banyak hal yang pada gilirannya dapat mencegah perbuatan. Mana bila tiba masanya dapat mencegah perbuatan maksiat. Nah, itu kita baca dua makna batin. Makna tu penghayatan batin dalam salat. Ada baki lagi 4 insya-Allah dalam siri kuliah yang berikutnya insya-Allah. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita dan Allah Ta'ala menolong kita untuk khusyuk dalam salat insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah.